baru nak kita tayamum, macam mana kan? Sebab waktu Jumaat itu, masuknya sembahyang Jumaat itu adalah masuknya waktu Jumaat itu adalah syarat untuk sembahyang Jumaat, maka dia masuk secara tabaan sebagai waktu sembahyang Jumaat. Maka dah boleh dah dia tayamum untuk solat Jumaat walaupun khutbah belum mula bahkan. Seterusnya, yajuzu dhalika, boleh. Ni Muqabil Asah pula ni. Muqabil Asah kata boleh. Semayang sunat ni tak perlu tunggu waktu dia masuk. Lagi mudah. Tausi'atan fi nafli, sebab dalam bab semayang sunat ni kita bagi longgar sikit lah, tak sama macam sembahyang fardu. Seterusnya, kan nafli. Wa salatul janazati kan nafli wa yadkhulu waqtuha binqida'il ghusli. Jadi saya dah sebutkan, bila kita tahu tayamum ni dia kena tunggu waktu masuk, kita kena tahulah bilakah masuk waktu. Contohnya sembahyang jenazah, bila waktu masuk boleh dah sembahyang jenazah? Bila dah habis mandi. Betul tak? Sebelum habis mandi, kalau kita sembahyang ghaib contohnya, adakah sembahyang kita sah? Tak sah. Syarat sah sembahyang jenazah mesti mandi dah selesai. Tapi makruh kalau belum dikafankan, makruh. Kalau belum dikafankan, makruh. Sebelum dimandikan tak sah, haram dan tak sah. Jadi boleh dah sembahyang jenazah ni bila selesai mandi. Jadi selesai mandi dah boleh start tayamum. Okey. Wa sayati qabla at-takfin. Fayukrahu at-tayammumu laha lis-salati qablahu ay qabla at-takfin aidan kama yu'khadhu min syarhin wa adab. Maka oleh kerana semayang sebelum dikafankan itu makruh, tayamum pun makruh. Kena supaya kita tidak jatuh dalam makruh, tunggu dikafankan dahulu barulah tayamum. Seterusnya, muayyanin kal fardhil asli. Apa maksud dia? Semayang nazar. Jadi semayang nazar, bilakah masuk waktunya sehingga kita boleh tayamum dalam waktu tersebut? Maka dia bahagikan. Semayang nazar ada dua jenis. Satu, semayang nazar mutlak. Dia nazar nak semayang 2 rakaat bas. Dia tak takyinkan nak semayang bila. Maka yang ni bila-bila dia boleh tayamum. Yang kedua, dia telah takyinkan dia nak semayang nazar pada pukul 12 contohnya. Maka dia hanya sah tayamum apabila masuk waktu semayang tersebut, iaitu pukul 12 baru dia tayamum dan dia semayang nazar tersebut. Kemudian apa dia? Ajaib Ajaib. Apa dia? Sekali lagi. Semayang sunat mutlak, bukan waktu, bukan berwaktu. Maka yatayammamu lahu kulla waqtin aradah. Bila dia nak semayang je, dia dah boleh tayamum. Maksudnya masuknya waktu semayang sunat mutlak itu dengan dia nak. Sama juga ulama bincangkan, bilakah masuknya waktu semayang qada? Bila dia teringat, inda tadhakkuriha. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Itu jadi dia punya asas pendalilan. Nabi kata hendaklah dia buat, dia solat bila dia ingat. Jadi bila dia ingat tu jadi waktu semayang qada tersebut, inda tadhakkuriha. Maknanya boleh kita kata bila-bila lah. Dia memang nak semayang qada, dia tayamum. Maksudnya waktu tu dah boleh dah dia tayamum. Inda tadhakkuriha. Seterusnya, habis. Ada 2 lagi baki masalah dalam tayamum ni yang akan dibincangkan. Pertama, isu
Isu ke isu? Ha? Ha? Sebutan betul dia apa? Isu. Isu seorang putih. Betul tak? Dia tak sedap lah isu. Masalah lah. Sebut masalah. Melayu. Arab. Ha? Masalah faqidut tahurain. Yang pertama. Dan yang terakhir akan dibincangkan tentang masalah-masalah bilakah solat perlu diqada selepas tayamum dan bilakah tidak. Tambahan daripada sebahagian yang telah disebutkan sebelum ni. Dan saya dah nyatakan ini antara perkara besar, perkara utama antara, bukan perkara paling utama, lain. Antara perkara utama yang masuk dalam senarai penting dalam bahasa tayamum, iaitu kita tahu ini tayamum ni kena qada, ini tayamum ni tak kena qada. Dalam kitab Tahrir Tanqihil Lubab, dapatkan kitab tu, dapatkan syarah dia, Tuhfatul apa? Tullab. Syarah dia Tuhfatul Tullab. Kemudian syarah kepada Tuhfatul Tullab, hasyiah dia Asy-Syarqawi. Maknanya beli Syarqawi teruslah, 2 jilid. Matan dengan syarah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, hasyiah Asy-Syarqawi. Masalah faqidut tahurain. Di sini juga akan masuk pada perbincangan sekaliguslah yang disebut sebagai solat hormat waktu. Baca. Dan seseorang yang tidak mendapati akan air dan tidak mendapati akan ini dipanggil faqidut tahurain. Khilaf ni adalah khilaf lah dengan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Hanbali. Dalam mazhab Hanafi sendiri ada perbezaan antara Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani dan Imam Abu Hanifah. Ini dipanggil faqidut tahurain. Isu ni dibincangkan kerana dia kemungkinan berlaku. Dia kemungkinan berlaku. Iaitu kita berada dalam situasi air tak ada, tanah tak ada. Air tak ada, tanah tak ada. Contoh, seperti orang yang dipenjara, ditahan di satu tempat yang tiada padanya, tempat tersebut salah satu daripada kedua-duanya. Dia mungkin dibekalkan air tapi sekadar untuk minum. Kita kira tak ada lah. Kalau tak, dia mati, tak sempat nak sembahyang. Dia dikurung tempat air tak ada, tanah tak ada. Lepas tu dia nak sembahyang. Mungkin hari pertama lah. Hari kedua, mungkin dia hidup lagi. Hari ketiga mati. Sembahyang kubur. Faham? Maka apa dia kena buat? Kalau kita belajar dalam Sunan Tirmizi, perbahasan khilaf ni hadis yang pertama. Hadis yang pertama. La tuqbadu salatun bighairi tuhur. Tidak diterima solat tanpa bersuci. Maka hadis ini menjadi dasar kepada pandangan Imam Abu Hanifah. Maksudnya kalau satu orang dia tak bersuci, tak bersuci ni merangkumi suci dengan air, suci dengan tanah, maka solat dia tak sah. Solat dia tak sah. So bila solat dia tak sah, dalam keadaan itu tak perlulah dia solat. Faham? Solat dia tak sah. Dia tak boleh solat. Sebab solat dia tidak
tidak sah. Nabi telah mensyaratkan tidak diterima, maksudnya tidak sah solat tanpa suci dan tanpa suci. Suci daripada ada besar, ada kecil, sama ada dengan wudu, mandi dan tayammum. Itu dasar dia. Dalam mazhab Syafi'i pula, mazhab Syafi'i ada 4 qaul dalam masalah ni. 4 qaul. Imam Nawawi ada tarjih yang lain daripada mu'tamad. Maka kita belajar dulu yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Lazimahu fil jadid. Pendapat jadid kata dia kena apa? An yusalliyal fardha. Dia kena semayang juga. Dia kena semayang dan kena qadha. Dua kena buat. An yusalliyal fardha. Sebab apa dia kena semayang? Hormat waktu. Apa maksud hormat waktu? Maksud hormat waktu, bila sahaja masuk waktu semayang, ada tuntutan syarak untuk kita, ke atas kita untuk semayang. Dan jangan biarkan waktu berlalu dalam keadaan kosong daripada semayang. Jangan biarkan. Masalahnya, mukallaf ini berada dalam situasi air tak ada, tanah tak ada. Jadi apa perlu dia buat untuk menyempurnakan perintah tadi? Apa perlu dia buat? Maka misalnya Al-Imam Abu Hanifah mengatakan dia tak perlu buat apa-apa lah. Sebab syarat wajib, di sisi dia, syarat wajib semayang bila masuk waktu, syaratnya wajib semayang tu, syarat dia adalah ada air, ada tanah. Bila air tak ada, tanah tak ada, tak wajib semayang. Faham? Bila air tak ada, tanah tak ada, tak wajib semayang. Hadis yang kita bacakan tadi, kita tafsirkan tidak sah solat tanpa bersuci. Maksudnya dengan air dan juga dengan tanah ketika mampu. Ketika mampu menghasilkan salah satu dari keduanya. Tapi kalau kamu berada dalam situasi tidak mampu, kamu kena semayang juga. Dan semayang kamu diterima atas nama hormat waktu. Faham? Sebab macam contoh kan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Bila semayang qum, kena berdiri, kan? Za qumtum ila salat. Tapi syarat wajib berdiri tu mestilah bila mampu, kan? Kalau tak mampu tak wajib berdiri. Menutup aurat bila mampu, tak wajib menutup aurat. Samalah juga syarat berada ambil wuduk dengan apa? Bila mampu, kan? Bila tak mampu, maka tak wajib lah. Itu contoh pengujaan dia. Tapi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i ada 4 qaul. Qaul jadid dia wajib semayang dan wajib qadha. Dan dalam qaul qadim ada 3 lagi. Sebahagian qaul itu menyerupai mazhab Hanafi. Adapun mazhab Hanafi. Ini semua perkara yang diijtihadkan, dan dasar kepada tarjih jadid ni, dasar dia adalah ihtiyat. Ihtiyat macam mana? Semayang pun kena semayang, qadha pun kena qadha. Itu memang betul-betul ihtiyat. Faham? Kalau kita kata tak payah semayang, qadha je, jadi waktu tu dikosongkan tanpa semayang. Jadi semayang. Kita kata okey dah semayang, tak payahlah qadha. Oleh kerana semayang tadi kan tak sempurna. Ada hadis yang sebut la tuqbalu salah. Maka kita tambah lagi, kita doublekan dengan qadha. Maka lari kok mana pun orang ni selamat. Faham? Belah sini ke belah sini semua dia dah cover. Maksudnya solat pun dia dah cover, qadha pun dia cover. Maka dia mana pun semayang dia adalah sah dan dapat dari segi zahirnya. Wa fil qadimi sunat je. Sunat saja dia buat, tapi qadha wajib. Kedua, wa yu'idu alaihima. Wa yu'idu yang tadilah. Maksudnya sunat buat tapi wajib qadha.
Haram buat, wajib qada. Haram buat, wajib qada inilah yang mazhab Hanafi ni, Imam Abu Hanifah. Haram tu mazhab Abu Hanifah. Kadang-kadang kita tak ada air, tak ada tanah, haram semayang. Dan perkara inilah yang diangkat oleh maknanya sebahagian Salafi lah. Dia kata tak ada. Waktu tak ada. Tapi bukan yang ni, bukan yang ni. Yang ini mazhab Imam Abu Hanifah ni haram semayang. Contohnya kita berada dalam situasi dalam flight, tak boleh ambil wuduk, memang tak boleh. Tayamum memang tak boleh. Jadi apa nak buat ni? Nak kena semayang? Tak payah semayang. Tak payah. Mazhab Hanafi. Mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi, pandangan Imam Abu Hanifah. Dia lain. Mazhab Hanafi dia ada kaedah lain. Tapi Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kata dia kena semayang. Tapi dia kena semayang ni hanya tasyabbuhan bil musalli. Dia tasyabbuh je. Solat tu memang tak ada apa. Dia samakan dengan masalah orang yang haji dia telah rosak. Dia telah afsada haji dia. Dia kena apa? Ayyam dhiya kan? Dia kena teruskan je amal. Tapi amal tu langsung tak ada apa-apa. Tak boleh. Kalau dia buat umrah pun, dia tak dapat umrah sebagai umrah Islam. Dia hanya nak tahallul je. Itu Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Dia kena solat tapi tasyabbuhan, meniru surah semayang. Dia tak semayang, dia hanya berperilaku pada surah semayang. Tapi mazhab Syafi'i yang muktamad lah, dia semayang betul lah. Semayang betul. Dia kena ulang. Dan dasar ijtihad ni adalah ihtiyat. Faham? Ihtiyat. Apa faedah dia semayang? Apa faedah dia semayang hormat waktu kalau dia kena ulang balik? Faedah dia dalam berjalan qawi ke mana? Kalau dia mati dalam keadaan belum sempat qada, mudah-mudahan dia dikira telah semayang. Tapi kalau dia tangguhkan, nantilah qada, kemudian tak sebab qada. Nampak tak? Tak ada benda yang boleh cover dia punya tinggal semayang. Paling kurang yang tadi ada juga cover sebab dia semayang hormat waktu kan, walaupun tak sempurna. Itu dia punya maknanya firasat ijtihad Imam Syafi'i yang jadi kita menjadikan ihtiyat itu sebagai dasar. Imam Nawawi tarjih lain dalam masalah ni. Wasalis ini yang diangkat oleh sahabat-sahabat kita. Dan ini juga ikhtiar Imam Nawawi. Imam Nawawi ikhtiar semayang. Contoh kita terjebak dalam macet dalam kereta. Jadi semayang, masa waktu semayang, wudu tak ada, tanah tak ada. Kena semayang tak ke kena tangguhkan je? Tak, wajib semayang. Tak boleh lewatkan sehingga keluar waktu. Okay, kalau dah semayang kena ulang balik ke tak? Jadid mazhab Syafi'i kena ulang. Imam Nawawi ikhtiar tidak wajib ulang. Faham? Tak wajib bas. Dia ada kaedah dia dalam takirat, ada nukil. Tu depan tu pun ada. Hakahu fi asli rawdah. Waqtarahu maksudnya An-Nawawi fi syarhil muhadzab. Fi umumi qawlihi. Ini kaedah umum yang dipersetujui oleh Imam Nawawi. Kaedah dia bunyi macam ni: kullu salatin wajaba fi'luha fil waqti ma'a khalalin lam yajib qada'uha fi qawlin qala bihi al-Muzani wa huwa al-mukhtaru li'annahu adda wazifata al-waqti wa innama al-qada'u bi amrin jadidin wa lam yathbut fihi shay'un wa dhakara fihi wa fil fatawa 'ala al-jadid annahu innama yu'idu. Itu balik. Ini dia punya hujah dia. Jadi biasanya kalau orang sebut pendapat ni, orang panggil Wahabi lah. Tapi sebenarnya pendapat ni ikhtiar Imam Nawawi. Faham? Ikhtiar Imam Muzani. Ikhtiar Imam Muzani. Cuma kita kalau nak cadangkan kepada umat, kita sebagai maknanya ulama, kita cadangkan yang ikhtiar lah. Cadangkan ikhtiar. Kan nak ajak umat kepada yang kamal kan? Ikhtiar. Tapi
Ulama tu sendiri amalkan yang mukhtar. Amalkan yang mukhtar. Dia punya hujah dia, kullu salatin, ni kaedah dia, wajaba. Dan daripada sinilah kaedah ni juga semua yang tayammum tu, yang sebut kena qada tu kan, berdasarkan kaedah semua tak kena qada. Maksudnya di sisi Imam Nawawi tak ada istilah yang kita tayammum lepas dan sembahyang tu kena qada pula sekali lagi. Tak ada. Beliau memilih pandangan sembahyang yang dah berlaku bas, tak perlu nak dibuat balik. Kerana bila dia dah sembahyang, maka dia punya zimmah sudah selesai. Maka kita tak boleh kata kena qada, melainkan kena ada dalil baru, bi amrin jadid yang sarih. Kita kata ada dalil, itu ihtiyar kan. Kullu salatin wajaba fi'luha, setiap solat yang wajib dibuat dalam waktu bersama dengan cacat. Contoh kan, dia sembahyang tak ada wudu, tak ada tanah, itu dipanggil solat bersama cacat. Tapi kita suruh dia solat juga. Maka setiap solat yang wajib dibuat dalam waktu dalam keadaan ada cacatnya, maka tak wajib qada berdasarkan satu qaul. Dan ini diikhtiar oleh Imam Nawawi dan ikhtiar Imam Muzani. Ikhtiar tu maksudnya dalam min haitsul mazhab dhaif lah. Maksudnya dhaif, ma'ruf. Dia punya ilat dia li'annahu adda wazifatul waqti, kerana dia telah melaksanakan tanggungjawab waktu. Bila dia dah laksanakan bas, selesai. Wa innama yajibul qada'u bi amrin jadid, hanya sahaja dia wajib qada' dengan ada dalil baru. Walam yasbut fihi ay fil qada' syai'un. Habis titik. Ini masalah lain pula. Baca. Wa dzakara fihi wa fi fatawa. Fihi maksudnya dalam betul syarah muhazzab dan dalam fatwa. Al-jadid annahu innama Yu'idu bitayammumi fi mawdi'in yasqutu bihil fardu. Ini ma'ruf lah dalam matan umdah pun ada. Fa in kana mimma la yasqutu bihi kal hadar lam tajib al-i'adatu id la fa'idata fiha fil i'adah wa ihtarasa bil fardhi 'anil nafli falaysa lahu fi'luhu qat'an. Dan perbahasan yang tadi tu dia kena qada. Ini atas qaul jadid lah, kena qada. Dia hanya qada bila dia jumpa air. Faham? Atau dia dapati tanah dan tempat yang dia qada itu adalah tempat yang mana dia tak kena ulang balik sembahyang. Faham tak? Dia hanya qada dengan bertayamum di tempat yang mana menggugurkan qada. Tapi kalau tadi dia sembahyang dalam keadaan homa waktu, kemudian barulah dia jumpa tanah. Bila dia jumpa tanah, adakah dia akan terus qada? Tengok dulu. Tempat tu kalau dia tayamum dan dia solat tu kena ulang balik tak? Kena, maka dia tak payah. Ditunggu sampai dia berada di tempat yang kalau tayamum tak perlu ulang balik solat. Kamu kan belajar tempat mana yang kalau kita tayamum kena ulang balik solat, iaitu fil hadar, di tempat hadar, ataupun dengan bahasa yang lebih dakik, fi mawdi'in yaghlibu fihi wujudul ma'. Semua tempat yang biasanya ada air, tiba-tiba tak ada air, kalau kita tayamum kat sana kerana tiada air, kita kena ulang balik sembahyang. Faham? Kalau dia berada tempat macam tu, dia tak payahlah tayamum, sebab nanti dia ulang lagi sekali. La faidah, dia kata. Bas. Itu selesai masalah faqidul atau. Jadi kita boleh masuklah macam-macam. Orang yang tak ada air ni, biasa kalau dalam zaman moden ni, dalam situasi terjebak lah, dalam jam, tak flight, isu-isu tertentu, tak boleh guna air. Tak boleh guna air, tak boleh guna tanah sebab sakit pun sama tak? Faham? Jadi tak ada air, tak ada tanah ni bukan hanya surah tak ada secara hissi. Tak ada juga dalam surah kalau dia guna air kat badan dia pun mudarat, guna tanah pun mudarat. Itu pun sama juga, itu pun dipanggil faqidu tahurain. Ataupun yang ada tu, tanah yang ada tak cukup untuk apa? Untuk muka, untuk dua anggota.
dia pun sebenarnya masuk dalam kategori faqidu at-tahurain. Faham tak? Dia sapu muka, tangan tak ada tanah dah. Maka dia solat tu hormat waktu. Hormat waktu. Nanti dia kena qada balik. Dah habiskan bab tayammum ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqdi. Ini akan disenaraikan surah-surah yang wajib qada. Wa yaqdil muqimul mutayammimu li faqdil ma'. Surah pertama adalah mukim. Orang yang mukim kalau dia tayamum kerana tiada air. Kena kaitkan macam tu. Dia tak boleh kita sebut orang mukim kalau tayamum kena ulang balik sembahyang. Ayat tu tak tepat. Orang yang mukim kalau dia tayamum kerana air tak ada. Sebab kalau dia tayamum kerana sakit tak perlu ulang balik sembahyang. Faham? Wa yaqdil muqimul mutayammimu li faqdil ma'. Elak dia. Linuduri faqdihi al-ma'i fil iqamati.
Kerana apa? Ini ilat dia. Oleh kerana dia ada kaedah lah dalam bab uzur ni. Kita tengok dalam Al-Ashbah wan Nazair. Dalam tu ada sebut Bushra. Dia uzur ni, dia ada uzur nadir, uzur ghairu nadir. Uzur yang memberi kesan adalah uzur yang tidak nadir. Ataupun dia nadir tapi dia dawam. Itu ada kaedah tu. Kalau uzur tu nadir, maka an-nadir kal ma'dum, kita anggap dia macam tak ada. So kalau kita anggap dia macam tak ada, dikira macam tak ada uzur. Pecahan tu kena tengok. Pecahan uzur yang muathir. Ada uzur yang tidak muathir, ada uzur yang muathir. Wa ala as-sabiqi alladhi ikhtarahu an-Nawawi wal Muzani la yaqdi. Faham? Mukhtar yang dimaksudkan apa? Alladhi ikhtarahu An-Nawawi, Al-Muzani wan Nawawi. Atas mukhtar tadi dalam surah ni tak perlu qada. Lagi? Lal musafiru ay la yaqdi al-musafir. Li faqdihi, sebabnya faqdihi fi safar. Sebab itu setengah kitab dia bagi tambir. Dia kata takbir yang lebih daqiq, kita tak guna perkataan muqim, kita tak guna perkataan musafir. Kita guna perkataan fi mawdi'in la yaghlibu fihi wujudul ma'. Sebab orang musafir, dia musafir. Dia transit kat satu kampung. Kebetulan kampung tak ada air. Maka adakah dia kena ulang balik? Kalau kita ambil nama musafir, oh dia sedang musafir, dia tayamum, maka tak perlu qada. Sebenarnya bukan. Oleh kerana dia tayamum tu di tempat yang biasanya ada air, walaupun dia sedang musafir, maka dia tetap kena qada. Faham? Oh, satu orang tu dia mukim, tapi dia mukim tempat yang biasanya tak ada air. Dia ni makan pasir je. Macam mana dia boleh hidup di situ? Contohlah, bayangkanlah dia makan udara ke apa, tahulah. Tapi dia memang bermukim kat situ. Sebab ulama kata macam mana kita boleh gambarkan tempat tu penempatan orang tapi tak ada air. Mana ada orang pilih tempat tak ada air? Contohlah. Contoh. Dia jenis memang cipta tak perlu air. Tak minum air sikit-sikit setitik untuk seminggu. Cukup. Kan? Lain dia makan udara aja. Macam top. Maka bila nak solat, dia sepanjang waktu tayamum air tak ada. Maka kena ulang tak? Tak kena ulang sebab apa? Yaghlibu fihi wujudul ma. Okey. Illal kal abiqi fayaqdi. Kal abiqi adalah misal kepada al-asi bisafiri, fayaqdi fil asah. Kemudian la yaqdi li wujubi, kerana dia wajib tayamum. Maksudnya bila air tak ada tayamum, bila wajib tayamum tak perlu nak qada. Wa urida dalil tadi tu bi anna adam al-qada'i rukhsatun fala tunatu bis safaril ma'siyah. Dia kat sini ditatbikkan kaedah ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Tadi kita sebut orang yang macam mana yang dia tak perlu qada, iaitu bila dia musafir. Bila dia musafir, dia akan bertemu tempat yang biasa tak ada air, hutan ke apa. Maka oleh kerana dia musafir, maka musafir adalah merupakan rukhsah, uzur yang memberi rukhsah. Rukhsah macam mana? Kalau dia tayamum, dia tak perlu ulang balik sembahyang. Dia tak perlu ulang. Dan kita ada kaedah ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi. Oleh kerana dia asi bis safar, seperti mana asi bis safar tak layak ambil rukhsah sembahyang qasar, tak layak ambil rukhsah sembahyang jamak, maka asi bis safar juga tak layak ambil rukhsah tayamum dan solat dan tak perlu qada. Tak perlu qada tu rukhsah. Maka dia tak layak dapat rukhsah tu. Bila tak layak dapat rukhsah tu, maka dia kena ulang balik solat tersebut. Wa fi wajhin. Ada satu wajah kata bukan sekadar tu tayamum tak sah. Tayamum tak sah. Falyatub liyasihhat tayamum. Jara 'ala al-ghalib. Maksudnya apa yang disebutkan dalam perkataan matin tu, mungkin orang akan iktirad dengan iktirad tadi. Maka ulama sebut tu
Nawawi sebut, misalnya Quran pun sebut juga. Safar juga Quran sebut. Dia jara' alal ghalib. Maksudnya ghalibnya kalau orang bermukim, dia akan bermukim tempat yang biasanya ada air. Jadi perkataan mukim itu atas dasar kebiasaan. Tapi bukan sifat mukim. Mukim tu bukan ilat. Ilatnya adalah biasa ada air. Sama juga bila sebut musafir, ghalibnya bila dia musafir macam zaman dulu kan, apatah lagi, maka dia akan banyak melalui merentasi tempat yang tak ada air. Laluan-laluan gunung apa semua tak ada air. Maka jara' alal ghalib. Falau, maka Fala aqama fi mafazah padang pasir. Wa talat wa tala iqamatuhu wa salatuhu bitayammum fala qada. Sebab mafazah ni adalah tempat yang jarang ada air. Seterusnya, wala dakhala walau dakhala al-musafiru fi tariqihi qaryatan wa udima al-ma'u wa shalla bitayammum wajib al-qada. Tadi saya dah sebut kan. Musafir dia transit lalu dekat kampung, bandar, dan kebetulan waktu tu tak ada air. Lalu dia solat dengan tayamum, maka dia kena ulang balik kerana dia telah tayamum di tempat yang biasanya ada air, lalu tiada air. Maka uzur itu nadir, an-nadir kal ma'dum, bas ia tidak menggugurkan kewajipan qada menurut pendapat yang asah. Dan sekali lagi kita ulang, berdasarkan pandangan Mukhtar yang tadi, dalam surah ni pun dia tak perlu qada. Seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Faman tayammama li bardin qada fi azhari. orang yang tayamum kerana sejuk. Saya dah terangkan masalah sejuk tempoh hari. Sejuk, kena ingat Satu orang tu dia tak tahan sejuk. Sejuk lah, tapi tak adalah sejuk boleh bawa sakit. Faham? Maka dia tak boleh tayamum. Dia kena lawan sejuk. Ini sejuk yang boleh mendatangkan sakit, seperti hilang anggota, lambat sembuh umpamanya kan. Wa man tayammama li bardin qada fil azhari. Dia punya elak sama je, nadir. Nadir seorang itu, dia kan kita kata syarat tayamum kerana sejuk ni ada dua syarat. Tiada sesuatu yang boleh memanaskan air, atau tiada sesuatu yang boleh memanaskan tubuh. Faham? Musakhin ataupun mudfi. Adam musakhin wal mudfi, awil mudfi. Tak ada yang memanaskan air atau memanaskan tubuh. Tak ada mana air, dia tayamum sejuk, tapi lepas tu dia boleh berdiam. Contohnya kan, ada heater pemanas. Illah dia sama, linuduri faqdi ma yusakhan bihil ma'u. Wasani la yaqdi Mutlaqan wa yuwafiquhu. Sama. Pendapat Mukhtar Imam Nawawi tadi dalam surah ni pun tak kena qada. Wasalis. Beza kan. Seterusnya, أو تيمم لمرض يمنع الماء مطلقا آه. في جميع أعضاء الطهارة. Tayammum li maradin yamna'ul ma' mutlaqan. Dia tayamum dalam keadaan tak ada air, tak boleh guna air di seluruh tubuh mutlaqan. Kan saya sebut kan, tak boleh guna air kat tubuh ni ada dua jenis. Satu, tak boleh guna seluruh tubuh. Satu lagi, tak boleh guna pada sebahagian anggota basuh, anggota wuduk, sebahagian lagi boleh. Itu dia dua masalah yang berbeza. Au fi 'idwin أو في عجب ولا سادر بذلك من كبيرة فأكثر مثلا فلا يقضي لعموم المرض. Dia tak perlu ulang. Dia tak perlu ulang. Dia langsung tak boleh kena air, dia tayamum. Tak perlu ulang. Dia ada luka, sebahagian tu tak ada, tak kena air kan, maka dia cover dengan tayamum kan, maka dia tak perlu ulang. إلا أن يكون بجرحه دم كثير فيقضي. Kecuali kalau dia tak ada pembalut, ada luka, tapi luka tu darah banyak, maka dia kena ulang. Faham? لعدم العفو عن الكثير فيما رجحه الرافعي كما سيأتي في شروط الصلاة. وزاد المصنف لفظة كثير وقال في الدقائق لا بد منها أي في مراد الرفع للعفو عن القليل في محله. وما سيأتي له في شروط الصلاة من تشبيهه بدم الأجنبي فلا يعفى عنه في الأصح محمول بقولة التشبيه
منتقلي عن محله Muntaqili an mahali ورجح Rajal musannifu hunaka al-afwa an al kasir. Seterusnya. وإن كان بالأعضاء أو بعضها Dia sebenarnya dia berdasarkan, nanti kamu akan baca dalam syurutus solah, darah kita kalau ada atas badan dimaafkan mutlak ke ataupun ada tafsir. Dimaafkan mutlak tu maksudnya sikit ke banyak ke dimaafkan, ataupun ada tafsir, maksudnya kalau sikit dimaafkan, banyak tak dimaafkan. Di sana dalam bab syurutus solah, Imam Rafi'i menyamakan bahawasanya darah sendiri macam darah ajnabi. Darah ajnabi ni macam mana? Sikit dimaafkan, banyak tidak dimaafkan. Jadi kalau kita berdasarkan yang tu, bila dibawa dalam isu ini, maka adalah tafsil. Kalau darah tu banyak, maka tak dimaafkan. Maksud dia tayamum dalam keadaan ada luka banyak. Ada luka yang darahnya banyak. Dan bila darah banyak tak dimaafkan. Bila tak dimaafkan, dia solat juga, maka solat tu kena ulang balik. Faham? Kena ulang balik. Tapi kalau atas pandangan yang mengatakan darah banyak ke sikit ke, tapi kalau selagi darah tu sendiri punya dan tak pindah ke tempat lain, maka sembahyang sah, dia tak perlu nak ulang balik. Seterusnya. Saya dah terangkan. Ada tulis ke tak ada tulis, apakah syarat-syarat pemakai jabirah tak kena qada? Faham? Ataupun kita hafal surah yang kena qada. Surah yang kena qada. Ataupun surah yang tak kena qada. Yang mana satu nak hafal? Syarat-syarat pemakai jabirah tak kena qada ke syarat-syarat pemakai jabirah kena qada? Samalah mana-mana je. Kalau kita hafal yang ni, kita boleh tahu yang sebaliknya. Hafal ni tahu sebaliknya. Betul. Apa syarat dia? Siapa ingat? Ya Allah. Syarat dia, bismillahirrahmanirrahim. Syarat dia, first sekali dia mesti pakai. First sekali. Pertama sekali. Dia mesti Empat pakai. first sekali. Tebahan. Dia mesti pakai jabirah tersebut dalam keadaan berwuduk. Kemudian dia berwuduk dan berwuduk sampai tempat sakit, dia tayamum dan dia kena basuh anggota yang mampu dia basuh. Kemudian dia sapu air ke atas jabirah. Tak jawab soalan. Itu cara-cara sahibul jabirah berkelakuan. Syarat-syarat sahibul jabirah tak kena qada. Dia memang kena buat macam tu. Itu apa yang dia kena buat. Tapi ada keadaan dia buat tapi dia kena qada juga. Bukan kita tanya macam apa yang dia nak kena buat. Syarat-syarat supaya dia tak kena qada. Kalau tak suka syarat ni kena qada. Siapa? Apa dia? Pertama sekali, saja itu dipasang dalam keadaan orang itu. An yakuna as-satiru mawdu'an ala udwin mawdu'an ala tuhrin. Lagi? Yang kedua, satir. An wudi'a as-satiru ala tuhrin. Yang kedua, satir kita ambil lebih daripada kadar nak balas. Alla ya'khudha min as-sahihi ma yazidu ala qadri istimsak. Lagi? Yang ketiga? Yang ketiga, Allah yakuna tayamum. Ala. Ala Yang ketiga, satir itu tidak berada di atas atau apa? Anggota tayamum. Kalau cacat mana salah satu daripada tiga ni, dia kena ulang balik. Faham? Kita akan nampak kat depan ni. Okey, dok. Wa in kana أو بعضها ساتر كجبيرة فأكثره في الأزهري. Maksudnya muqabil azhar ni,
Kalau ada satir je wajib qada mutlak, lagi berat lah. Ini berat. Kita tengok yang mana berat, yang mana ringan. Muqabil Azhar ni dia kata kalau ada satir je bas kena qada. In wudi'a, tapi mutamanya tak kena qada, tapi ada kait. In wudi'a وضع السادر ala tuhrin. لأنه حينئذ وقد مسحه بالماء كما تقدم Syabihun bil khuf. Sebab dia kata bila ada satir, apa yang kita kena buat? Kita kena sapu air kan? Ingat tak? Bilakah kalau kita letak satir dan kena sapu air? Sebab ada surah, ada satir tapi tak wajib sapu air. Bilakah surah ada satir tapi dia tak wajib sapu air tu? Tak wajib. Bila? Satir tu tak ambil bahagian yang sihat. Faham? Bila penutup tu, satir tu, dia tak ambil langsung bahagian yang sahih, maka tak wajib sapu air. Kita terangkan hari tu. Tujuan kan dia kena buat 3 perkara. 3 kan? Basuh yang sihat, sapu air atas balutan di bahagian wajib, dan tayamum. Maksud basuh yang sihat sebab selagi ada yang boleh buatlah. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Selagi ada walaupun sikit kena basuh dengan air. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kenapa wajib sapu air? Sapu air ini adalah untuk cover bahagian yang sihat yang ada bawah balutan. Faham? Tayamum pula untuk mengcover, menampung. Tayamum pula untuk menampung bahagian luka yang tak boleh kena air. Faham? Tayamum cover bahagian luka yang tak boleh kena air. Sapu air untuk cover bahagian sihat yang berada di bawah balutan. Dan sapu yang sihat jelaslah sebab dia masih boleh, maka kena selesaikan. Sebab itu kalau ada ambil bahagian lebih daripada diperlukan, maka dia dah keluar daripada uzur. Faham? Bila keluar daripada uzur, maka dia kena qada balik. Fa in wudi'ah li'annahu hina izin barak syabih. Dalam keadaan ini dia macam orang khuf. Orang khuf kan sapu je atas tu, maka ini pun sapu. Cuma dalam masalah khuf tak wajib sapu semua. Dalam masalah ni kena sapu semua. Muqabil kata tak wajib. Wa masihu la yaqdi. Yaqulu masahahu lil udhri wa huwa nadir ghairu daim. Faham? Dia sapu kenapa? Sebab uzur. Uzur tu dia macam tadi pula. Dia kata nudur. Sebab uzur ni dia ada daim, dia ada ghairu daim. Jadi kalau uzur ghairu daim, maka kena, walaupun dia uzur tapi tetap kena ulang balik. Seterusnya, in amkana. Apa maksud dia wajib cabut? In amkana. Apa maksud in amkana? In amkana tu taswir dia bi alla yakhafu minhu dararan. Kalau tak takut mudarat. Jangan orang tanya masalah orang dia ada tattoo, dalam ikna pun ada, dia wajib tak buang tattoo tu. Sekarang ada laser, orang pakai setrika. Dia punya kaedah dia, kalau mudarat tak wajib, kalau tak mudarat wajib. Kama dzakaru fi syarh al-muhazzab. Liyatatahara adalah illah kepada wajib naz'uhu. Wajib dia cabut supaya dia bersuci. Ala tuhrin, supaya dia nak menyempurnakan syarat, hendaklah jabirah itu, satir itu diletakkan hala kaunihi tahiran. Fala yaqdi. Fa in ta'azzara naz'uhu. Tapi kalau tak boleh nak cabut, dia macam tadilah kita kata dia terbaring, kemudian bangun-bangun dah balut, dan benda tu tak boleh nak cabut. Fa in ta'azzara naz'uhu li khawfi mahdzur, sebab takut kalau cabut dia tak mudarat. Mimma sabaqa mahzur, mimma sabaqa apa maksud dia? Benda-benda yang ingin dielakkan daripada yang terlalu, iaitu contohnya apa? But'u bur'in, halaku manfa'ah, fawatu manfa'ati udwin, ataupun fawatu nafsin, kan? Husuli syai'in fahishin fi udwin zaid dan lain-lain.
Kama dzakaru fi syarhil muhadzab. قضاء مع Qadha ma'a mas'ihi بالماء bil ma'i. Al masyhur. لانتفاء شبهه حينئذ بالكفر. Sebab apa? Jadi kenapa ulama Syafi'i? Sebab itu kita kata memang ada orang yang iktiraf. Dia kata banyak benda nak kena buat. Semua benda tu ada alasan. Jadi kenapa disyaratkan dia pakai jabirah tu dalam keadaan suci untuk samakan dengan orang khuf. Orang khuf tidak sah khuf dia, melainkan dia pakai dalam keadaan suci. Tayammum pun pakai dalam keadaan suci. Pendapat yang kedua. والثاني لا يقضي Pendapat yang kedua, muqabil masyhur, hatta kalau dia letak ala ghairi tuhrin, dia tak kena qada. Dan berdasarkan mukhtar tadi tu pun tak kena qada. Faham? Mukhtar tadi, as-sabiq tadi yang Imam Nawawi, Imam Muzani pun tak kena qada. والخلاف في قسمين فيما إذا كان الساتر على غير محل. Jadi khilaf tadi tu, khilaf semua yang disebut tadi, kena qada, tak kena qada, letak atas suci kena qada, tak kena qada, tak suci dan lain-lain. Khilaf fil qismain fima idza kana satiru فيما إذا كان الساتر ala ghairi mahalli tayammum. Kalaulah satir itu bukan di tempat tayammum, maksudnya bukan di muka dan bukan di tangan. Fa in kana as-satiru ala mahalli tayammum قضاء قضاء. bila khilaf. Faham? Dalam mazhab Syafi'i lah. Tapi kalau satir tu ada kat tangan, ada kat muka, maka dalam bab ni tak ada khilaf. Dia letak dalam keadaan suci ke, dia letak dalam keadaan apa? Dalam keadaan tak suci ke, hadas, tetap kena qada. Faham tak? Sebab apa? بالغسل البدني والمبدل. Mubdal. Kerana kurangnya badan dan mubdal. Bila kita tak boleh kena air, kita cover dengan tayamum. Tapi dalam surah balutan tu ada atas anggota tayamum, tayamum pun tak boleh buat. Jadi apa benda yang boleh cover tayamum tu? Tak ada. Jadi dikira orang tu sebenarnya, dia ni sebenarnya kalau dia solat pun dia solat hormat waktu. Orang yang mana balutan atas tangan ni, dia solat hormat waktu. Faham? Sebab nanti dia kelak dia kena qada. Sebab bila mubdal tak dapat, kita ganti dengan badal. Tapi pengganti tu sendiri naqis. Pengganti tu sendiri tak sempurna. Dia pun tayamum tak habis. Sepatutnya tayamum yang sempurna mengcover wuduk yang tak dapat dilaksanakan. Tayamum yang apa? Yang menjadi pagar tu pun makan padi. Faham? Lagi? وسبب به في أصل روضته. Wa naqalu fi syarhil muhadzab karrafi'i an jama'ah. ثم قال إطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق انتهى. Kita dah sebut tadi dalam surah ni, kalau mukhtar Imam Nawawi, Imam Muzani pun tak kena qada. Maka perkara-perkara yang ini maksudnya bahawasanya bihi, maksudnya apa hukum yang tadi itulah. Bihi itu kembali kepada in kana ala mahalli tayammum qata'an. Maka perkara ini Imam Nawawi jazam dan kita Asrul Rawdah dan nukil dalam Syarah Muhazzab seperti Imam Rafi daripada jamaah ulama Syafi'i telah memfatwakan seperti itu. Faham? Zahirnya isu ni Imam Syafi'i sendiri tak sebut. Tapi perkara ini dibahaskan oleh ashab. Kemudian Imam Nawawi memberi komentar tentang masalah ini dalam Syarah Muhazzab. Beliau kata apa? Itlaqul jumhur yaqtadhi annahu la farq. Faham? Itlaq ibarat daripada jumhur ulama Syafi'i. Itlaq ibarat macam mana? Maksudnya mereka itlaqkan ibarat, mereka kata in wudi'a ala tuhrin fala yaqdi. Wa in lam yudha' ala tuhrin fayaqdi. Tanpa disebut dalam ibarat teks ulama Syafi'i sebelum ni, tanpa sebut kecuali lah kalau dia letak atas anggota tayamum, tak sebut. Itu maksud itlaq tu. Itlaq tu apa? Mereka mengitlaqkan hukum wajib qada dan tidak wajib qada dengan membezakan adakah ia diletakkan dalam keadaan suci atau tak. Itu je. Tanpa mereka tafsirkan letak dalam keadaan suci dan di atas bukan anggota tayamum. Tak ada sebut. Jadi kalau kita tengok zahir itlaq tu, maka
zahirnya la farqa. La farqa maksudnya baina a'dha'it tayammum wa ghairiha. Tak ada beza segi hukum pada anggota tayammum ataupun bukan. Intah. Kemudian wa ibnul wakil قال الخلاف في القضاء إذا لم نقل يتيمم فإن قلنا يتيمم وتيمم فلا قضاء قطعا. Kemudian واستغنى المصنف بتعبيره بالمشهور المشعر بضعف الخلاف عن تعبير محرر كشرحه بأصح الطريقين. wasaniyah. والثاني حكاية للقولين وفي أصل الروضة حكاية ثلاث أقوال في المسألتين. Gapo? Oh, habis dah. Ibadah ni. Ibnul Wakil, ulama Syafi'i kata, al-khilaf, yang kata khilaf ni kena qada ke tak kena qada, apabila kita tidak berpandangan dia hanya tayamum saja. Kan kita ada bahaskan sebelum ni. Ada ulama Syafi'i kata kita tak payah gabungkan antara tayamum dengan wudu. Tayamum je cukup. Ada juga qaul kan. Dia kata khilaf yang kata kena qada tak kena qada ni, kalau kita tak berpegang dengan pandangan dia hanya perlu tayamum saja. Faham? Fa in qulna, kalau kita berpandangan dia hanya perlu tayamum sahaja, wa tayammama, lalu dia tayamum, fala qada'a qat'an, maka tidak perlu qada tanpa khilaf, maksudnya berdasarkan pandangan yang mengatakan hanya perlu tayamum sahaja. Sebab tu dia banyak khilaf. Banyak khilaf. Jadi kalaulah ada irsyad, kita panggil fatwa irsyad, kita cadangkan atas pandangan yang lebih ringan, bahkan dalam mazhab Syafi'i pun ada, maka insya-Allah tak ada masalah. Wastaghna al-musannif, dan musannif berpada dengan menggunakan ta'bir al-masyhur. Maksudnya masalah ni wajib cabut tak wajib cabut ni kan, dia guna ta'bir masyhur al-musy'iri bi dhu'fil khilaf. Ta'bir masyhur itu membayangkan khilaf maksudnya muqabilnya adalah dhaif an ta'biril muharrar. Maksudnya beliau berpada dengan ta'bir al-masyhur berbanding ta'bir al-muharrar. Seperti syarah dalam muharrar, untuk masalah ni Imam Rafi'i guna perkataan asahhut tariqain. Faham? Dia tak guna perkataan al-masyhur, tapi beliau gunakan perkataan asahhu at-tariqain. Kemudian wasaniyah, tariq yang kedua, wasaniyah maksudnya wat tariqatu saniyah hakiyatun lil qaulain. Wa fi asli rawdah hikayatu thalathati aqwalin fil mas'alatain. Dalam kitab asal rawdah mengatakan dalam masalah tadi ni, dua masalah tadi ada tiga qaul. Bukan dua je, tiga. Faham? Al-azhar annahu in wudi'a ala tuhrin fala i'ada wa illa wajabat. Wa 'ala al-mukhtari sabiqi lahu ay lin-Nawawi la tajib. Faham? Wa 'ala al-mukhtari sabiqi lahu ay lil-Imam an-Nawawi la tajibu al-i'adatu mutlaqan ay sawa'un wudi'a 'ala tuhrin am ghairi tuhrin am wudi'a 'ala a'dha'i at-tayammumi am la fala tajibu al-i'adatu mutlaqan. Atas kaedah kullu salatin tajibu fil waqti ma'a khalalin la yajibu qada'uha. Faham? Lam yajib qada'uha. Kullu salatin tajibu fil waqti ma'a khalalin lam yajib qada'uha. Walhasilnya fatwa yang muktamad ataupun qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i menjadikan ihtiyat itu adalah dasar dalam tarjih. Faham? Ihtiyat dasar. Maksudnya ihtiyatnya itu je dia punya sebab dia. Jadi ihtiyat dasarnya. Wallahu a'lam bissawab. Banyak tu punya qaul. Walah. Babul haidhi. Cahaya ke baca semayang langkah? Cahaya sebulan. Kita baca zahir matanya lah. Cahaya syarah tak? Tak boleh baca matanya. Apa dia? Syekh Osman.